Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk hari yang ke-8. 8 daripada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah satu bulan yang termasuk daripada 3 bulan yang dikasihi ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Ramadan, Zulhijjah dan bulan Muharram. Kerana bulan-bulan ini dia mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Sekiranya bulan Muharram mulianya kerana di dalamnya ada 10 Muharram, yang mana ketika mana Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka dia melihat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka ni melakukan ibadah puasa pada bulan Muharram, 10 Muharram. Jadi Rasulullah SAW bertanya, dengan sebab apa kamu melakukan ibadah puasa pada 10 Muharram? Dia kata, kerana kami melahirkan tanda gembira dan syukur kepada Allah kerana Nabi Musa AS dilepaskan daripada bencana. Sebab tu kami berpuasa. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, kalau begitu bahawa kami adalah orang yang lebih aula, orang yang lebih layak untuk melakukan ibadah puasa. Jadi dengan sebab itu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang lain melakukan puasa pada 10 Muharram, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, sekiranya aku hidup pada tahun yang akan datang maka aku akan berpuasa pada Yaumut Tasu'ah. Yaumut Tasu'ah ni ialah hari yang ke-9. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, takhalifu minal yahudi wan nasara, hendaklah kamu ni berbeza dari sudut perbuatan atau amalan orang Yahudi dan Nasara. Kalau orang-orang Nasara mereka berpuasa pada 10 Muharram, maka kita ni kalau boleh pada 9 hari Jumaat, 10 hari Sabtu kita berpuasa. Tapi kalau tak boleh juga tuan-tuan, puasalah hari Sabtu, hari 10 Muharram. Kalau tak boleh juga, tak payahlah buat kan. Nak buat macam mana? Semua dah tak boleh kan. Tak payah. Jadi itu di antara bulan yang disukai oleh Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan ibadat, tak ibadah puasa dan melakukan ibadah sunat. Adapun Zulhijjah ini, kenapa dia dimuliakan? Kerana adanya hari yang disebutkan, iaitu wal fajri walayalin ashr. Walayalin ashr ini ialah hari 1 hingga 10 Zulhijjah. 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. 8 hari Tarwiyah, 9 hari Wukuf, 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tashrik. Sebab tu dia punya kemuliaan.
disebut di dalam Al-Quran, sehingga para ulama tafsir, para ulama mengatakan mana yang lebih mulia di antara Ramadan, 10 yang terakhir Ramadan dengan 10 daripada awal Zulhijjah. Maka para ulama mengatakan 1 hingga 10 Zulhijjah itu adalah lebih mulia dan lebih afdal. Kerana 1 hingga 10 Ramadan ini hanya sehari je. Hanya sehari je, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Adapun maknanya 1 hingga 10 Zulhijjah ni bermula daripada hari Tarwiyah, hari Wukuf, hari Nahar, hari Tasyrik, 3 hari. Dan hari yang dilarang untuk maknanya berpuasa selepas daripada hari raya, iaitu 3 hari selepas daripada. Adapun Ramadan masuk je Syawal, ditegah berpuasa hanya sehari saja. Jadi ini kemuliaan Zulhijjah. Manakala bulan Ramadan mulianya kerana ada di dalamnya Lailatul Qadar, satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi inilah bulan-bulan yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan hari-hari ini, maka kita kalau boleh janganlah meninggalkan. Jangan meninggalkan daripada melakukan ibadah, membanyakkan, memuliakan, terutama pada 10 Muharram itu, iaitu satu amalan yang sangat dituntut ialah maknanya memuliakan ataupun memberikan keistimewaan kepada anak-anak yatim, kan? Memberikan keistimewaan ataupun kemuliaan kepada anak-anak yatim dengan mengadakan majlis mengusap kepala mereka tu, dan memperbanyakkan sedekah. Jadi kalau orang buat menyambut 10 Muharram itu dengan meraihkan anak-anak yatim, yang afdalnya pada hari itu berpuasa, tapi dia hantarnya makanan banyak-banyak, tak jadi puasa, kan? Lori aiskrim 1 lori datang, nak puasa macam mana? Tak. Jadi dengan sebab itu, kalau boleh bulan pada 10 Muharram itu ialah dengan ibadat, dengan membanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini saya nak menyentuh pada bab yang ke-108. Tuan-tuan tengok kepada bab 108, kan? Saya meninggalkan yang lain-lainnya sebab kita cuba ambil perkara-perkara yang kita rasa perlu dalam, walau semuanya perlu, tapi yang ini jarang-jarang diperbahaskan oleh orang, kan? Babu ma jaa iza uqimati as-salatu wa wajada ahadukum al-khala'a falyabda bil khala'i. Bab yang telah datang pada menyatakan apabila qamat sembahyang orang dan telah mendapat, yakni datang seorang daripada kamu berasa hendak maknanya ke tandas atau ke jamban, maka hendak dia dahulukan ke jamban. Jadi gitu tuan-tuan. Makna bila berasa bila dah masuk waktu semayang, terasa pula nak pergi ke tandas, kan? Sebab nak qada hajat, sama ada buang air kecil, air besar, nak semayang ke atau nak pergi tandas. Jadi dalamnya dibahaskan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala dengan hadis, supaya orang bila datang semayang terasa nak buang air, dah masuk waktu, mana yang dia kena dahulukan, sembahyang ke pergi qada hajat dulu kan? Jadi kita dengar hadisnya. Kerana ada orang semayang dia tahan sampai pucat lesi muka nak tunggu imam salam. Ya Allah kan. Sampai pucat lesi je. Pak imam pula baca Yasin nak rakaat pertama.
baca Yasin. Tapi satu ayat je lah, Yasin, Allahu Akbar, kan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan. Jadi dengan sebab itu datang PKP ni tengok bagus, imam-imam ni semua dia tahu, kan. Sebab bila ada PKP ni semuanya baca pendek-pendek je. Makmum tak ada menapah lagi dah rokok, kan. Jadi maknanya ada kebagusannya. Memang dituntut apabila sembahyang ni imam sunnahnya dia kena melihat sebelum mengangkat takbiratul ihram, dia kena tengok makmum dulu. Tengok daripada ujung sana. Kalau semua duduk atas kerusi je, jawabnya inna ataina lah, kan. Jangan baca panjang, kan. Mau terbaring ni kan, dia kena tengok, itu sunnah. Adapun Nabi SAW dia tak perlu lihat ke belakang, sebab Rasulullah memandang belakang tu macam pandang depan. Dia memandang depan tu mana pandang ke belakang dia tak toleh, tu macam dia pandang depan. Rasulullah tahu mana saf yang tak lurus. Rasulullah tidak akan mendirikan solat sehingga dia kata lurus saf kedua ada bengkak-bengkok. Kita kena pusing. Sebab tu sunnah. Memusingkan badan sebelum mengangkat takbir, melihat kepada jamaah tu, itu sunnah yang banyak orang tak buat, kan. Imam-imam banyak tak buat. Sebab tu jangan meninggalkan sunnah tu. Sebab tu dia kena tengok dulu. Sebab apa hikmah dia suruh tengok? Supaya dia tahu bagaimana kekuatan jamaah dia. Jamaah ni orang 7 series ke, kan. Kalau nampak yang baru 3 series, baca surah Baqarah 3 juzuk, kan. Ada baca panjang-panjang sikit. Tapi kalau tengok semua tunduk macam rokok je, berdiri macam rokok je, tu baca inna ataina dah lah. Ya ataina qul huwallah, dah selamat, kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kepahaman kita. Jadi imam-imam ni maknanya datang PKP ni mengajar kita. Kita tengok khutbah tak panjang. Dulu sebelum PKP saya nak baca khutbah pun saya lemas, panjang benar. Tanda hawa masuk dalam khutbah, kan. Cerita parit masuk dalam khutbah. Ni khutbah pendek je. 400 kalimah. 400 kira 450 kalimah. Baca sedap, kan. Jadi maknanya orang pun tak. Sembahyang Jumaat memang disuruh panjang, khutbah disuruh pendek. Tuan-tuan kalau pergi ke China, China tu mazhab Hanafi, dia punya khutbah tak sampai 5 minit. Khutbah pertama dengan khutbah kedua tak sampai 5 minit. Kita kata kalau kat Malaysia ni ramai, masjid penuh sampai ke jalan raya tu. Sebab 5 minit tapi bacanya panjang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kepahaman. Jadi dalam hukum fiqh ni dia memerlukan kepada kefahaman dalam beramal. Nak beramal tu mesti dia faham. Jadi kita tengok hadis. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdillah ibn Arqam qala uqimatis salatu fa akhadha bi yadika rajulin faqaddamahu wa kana imama qaumihi wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis salatu wa wajada ahadukumul khala'a falyabda bi khala'i. Hasan sahih, adanya hasan sahih. Jadi satu hadis yang pendek diriwayatkan daripada Abdullah bin Arqam, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk 10 orang yang awal-awal masuk Islam, dan dia merupakan seorang sahabat yang menginfakkan harta dia sebagai markas tempat perjumpaan, kan. Ini seorang sahabat ni
Dulu nak berdakwah sama para sahabat yang lain, nak bagi tahu tentang agama, nak menyampaikan wahyu, tak ada tempat. Center tak ada. Maka ada seorang sahabat, dia ni orang kaya, namanya Arqam bin Abi Arqam, kan? Menginfakkan harta dia. Rasulullah, ni rumah kita jadikan dia center untuk dakwah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Abdullah bin Arqam, katanya qamat akan sembahyang, maka mengambil ia akan dengan tangan seorang lelaki, maka ke hadapannya, mana menjadikan ia seorang imam, dan dia dah ada imam kaumnya. Jadi sebab tu peraturannya tuan-tuan, kalau kita pergi mana-mana, yang jadi imam tu orang setempat, kan? Orang setempat tu kena jadi imam. Dia jangan biasakan kalau kita pergi mana-mana kita pandai-pandai jadi imam, kecuali kalau dia memberikan, meraih, kan? Pergi rumah orang ke pergi mana-mana, jangan sekali-kali tuan-tuan kita pergi ke depan, melainkan atas izin tuan rumah. Kalau pergi rumah orang lah, ustaz naik ustaz, dia izinkan, kami nak ambil berkat. Ustaz ni berkat dia banyak, apa tercece-cece, kan? Jadi gitu. Tuan ustaz ke depan nak raih, kan? Boleh. Tapi habis qamat je kita ke depan, tuan rumah tak suruh pun, hukumnya tak boleh tuan-tuan. Hukum tak boleh. Sama juga kita pergi di tempat-tempat lain yang bukan daripada qaryah kita, bukan tempat kita, maka jangan sekali-kali. Yang disuruh ke depan itu ialah maknanya imam bagi kaumnya, kerana dia lebih mengetahui keadaan bagaimana jemaah tempat dia. Orang sini suka baca panjang ke, suka rokoknya panjang-panjang ke, sujudnya suka lama-lama ke. Mari kita pula juga semayang pula, kita jenis rokok sekejap, sujud sekejap, dia jadi fitnah banyak. Sebab tu tuan-tuan, dalam hukum fiqh dikatakan sadduz zara'i, jangan kita membuka ruang-ruang untuk fitnah. Sebab tu afdal orang tempat tu sendiri jadi imam. Sebab tu ketika mana iqamah, Abdullah bin Arqam telah menarik tangan seorang lelaki daripada kaumnya, dia jadi imam. Dan katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila qamat orang akan sembahyang dan mendapat seorang daripada kamu akan, maknanya jamban, maka hendaklah mula dengan jamban. Contohnya dah masuk iqamah dah, tiba perutnya sakit, mana-mana nak sembahyang dulu ke pergi tandas dulu, maka katanya berpandu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah tandas dulu, selesaikan qada hajat kamu, selesaikan hajat dia dulu. Maka ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, ini pula satu hukum bagi orang yang berhajat akan sempurna khusyuk. Jadi tujuan bila nak mendirikan solat ini, ada terasa perut ni datang nak qada hajat, dia suruh qada hajat adalah dengan tujuan untuk sempurna khusyuk. Tapi kita dua-dua tak ada, tak buang air pun tak khusyuk, buang air pun memang tak khusyuk juga dah, ada. Iaitu apabila hendak sembahyang tiba-tiba berasa hendak ke jamban, maka hendaklah ke jamban dahulu menurut sebagaimana suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikeluarkan oleh Tirmizi dengan bunyinya hadis yang telah kita baca tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadisnya yang di atas tadi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza uqimatis salatu wa wajada ahadukumul khala'a falyabda' bil khala'i. Jadi mana kalau terasa nak nak qada hajat, bila dah masuk waktu, pergilah qada hajat dulu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Kata Abu Isa, daripada bab ini riwayat Aisyah dan Abi Hurairah, Sauban dan Abi Umamah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ramai orang lah daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Masalah mendahulukan kejamban daripada sembahyang. Maka kata Abi Isa At-Tirmizi, mendahulukan kejamban apabila berasa hendak kejamban lebih dahulu daripada sembahyang itu adalah suruhan Nabi. Maknanya Nabi yang suruh. Walaupun maknanya nak mendapat maknanya fadilat takbiratul ihram tu memang disuruh. Tetapi dalam situasi macam ni, dalam keadaan yang macam ni, apabila orang dia terasa maknanya nak ada qada hajat, nak buang air, sedangkan pada waktu itu qamat dah selesai nak dirikan solat, maka Rasulullah kata pergi qada hajat dulu. Itu yang lebih afdal daripada engkau mendirikan solat. Kerana apa? Ini merupakan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Suruhan Rasulullah. Sebab apa dia kata? Kata Abi Isa At-Tirmizi bahawa, dan ialah yakin sebagaimana hadis itulah perkataan yang bukan seorang. Maknanya yang menyuruh ni, maksud hadis ini bila terasa qada hajat, kena pergi qada hajat ni, hadis ini yang dikatakan hadis Rasulullah ni, riwayatnya bukan seorang yang meriwayatkan, riwayatnya ramai. Nak menunjukkan bahawa ini adalah benar-benar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adapun yang keduanya, jangan bangun seseorang kepada sembahyang padahal didapati dirinya satu daripada mahu, iaitu sama ada nak buang air besar ataupun buang air kecil. Jangan bangun kepada solat. Bila dia terasa nak buang air besar, air kecil ni, jangan pergi sembahyang dulu, pergi selesaikan masalah dia. Kan? Ini perbuatan ini tuan-tuan kerana merupakan sunnah. Yang datangnya perintah itu, arahan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau sekiranya kita ingkar, kita tak ikut, tak mengikut seperti mana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasaya kalau kita masuk sembahyang memang tak khusyuk. Kalau sekiranya kita ikut perintah Rasulullah itu, pergi qada hajat dulu, maka kemungkinan besar bila kita sembahyang kita diberikan khusyuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada? Kenapa? Kerana kita menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjunjung sunnah. Kenapa? Mengikut arahan sunnah. Baktu maknanya dengan kita ni memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya besar dia punya kesannya untuk membolehkan kita dapat khusyuk dalam solat. Haji tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana kalau kita tak ikut, mana kita mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut apa lagi? Dan yang keduanya, kata keduanya, apabila sudah masuk di dalam sembahyang maka didapatinya suatu daripada yang demikian itu, maka jangan berpaling daripadanya selama tidak membelesat atau menggelisah ia akan dia. Kalau kita dah masuk sembahyang, perut terasa nak buang air, terasa nak buang air kecil, tetapi dia tak mendesak kita sembahyang tu terasa perut. Sebab syaitan ni memang kerja dia gitu. Siapa kerja syaitan apa tu? Namanya khanzab. Sebab tu Al-Imam Syazuli mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika
min syaitanin waswasal khanzab. Disuruh baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika min syaitan waswasal khanzab. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada syaitan yang mewaswas. Syaitan yang waswaskan, namanya khanzab pun boleh, khinzab pun boleh, khanzib pun boleh, 2-3 bacaan boleh. Kerana syaitan ni dia memang datang mengganggu waktu kita semayang, kan tak? Dia memang tolak akan kita punya tu, perut kita tu. Dia ni, syaitan ni dia ada belalai. Dia ada belalai. Dia tengok mana tempat yang boleh diganggu. Sebab tu bila kita semayang tu, tempat yang dia boleh ganggu tu, dia bunyikan angin. Macam makan persembuh bunyi. Kita pun semayang, lama jangan-jangan ni, jangan terburai ni kan. Dia punya cerita terburai tu sampai salam tu. Sebab tu kita semayang tak khusyuk. Sebab ni satu amalan. Seorang mengadu dengan Syekh Tarikat Asy-Syazuli, kan? Nama dia Asy-Syazuli. Dia mengadu. Jadi dia mengajarkan doa ni, baca, nak elakkan daripada gangguan. Kemudian dia baca, sambungan dia lagi, apa ni, Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Letak tangan dekat dada ni, baca 7 kali, kan? Lepas tu disambung dengan satu ayat, in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'alallahi bi'aziz. Tengok dalam surah Ibrahim, kan? Tengok ada ayat tu, nanti cari. In yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'alallahi bi'aziz. Baca ayat tu bersambung. Mula baca doa dia. Kalau kita tak ada ganggu pun, kita baca tu, jadikan amalan. Saya ulang balik semula. Allahumma inni a'udzubika min syaitanin waswasil khanzab. Kemudian baca tu, sambung. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddusi Al-Khallaqi Al-Fa'ali. Tak? Baca 7 kali, letak tangan kat dada, baca 7 kali. Kemudian sambung dengan ayat, in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. InsyaAllah kalau tuan-tuan amal ni, penyakit wah-wah ni kalau kena kat orang, InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala boleh hilang. Orang kalau kena penyakit wah-wah tu, tuan, daripada tanda tu, kalau dia ambil air semayang, tak? Dia boleh macam mandi tu, habis masalah semua. Ni kalau kena penyakit wah-wah, Allah tak jadi pula tu. Ingat dah panjang jadi dah, kan? Tak jadi. Allah sampai ke belakang nak tak habis tak? Orang jadi macam ni, jadi imam letih kita, dia punya Allah setengah jam, habis waktu. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, amalkan. Siapa-siapa, kita kena ke tak kena ke, minta berlindung daripada gangguan syaitan. Syaitan ni memang datang waktu tu je. Yang ganggu waktu kita dalam tanda tu nama lain pula. Itu namanya walhan. Syaitan jadi jenis walhan. Dia ada nama dia sendiri, kan? Jadi syaitan ni banyak nama. Macam kita pakai kereta, proton satu je, ada wira, ada wajah, ada macam-macam jenis. Jadi syaitan pun sama juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nanti tuan imam tulis kan di photostat, bagikan amalan tu, insya-Allah kita amal sama-sama lah. Mudah-mudahan dia ada kebaikan, insya-Allah, kan?
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana masuk dalam sembahyang, kalau sekiranya sakit perut kita tu, rasa nak buang air, nak buang air besar, air kecil, kalau sekalinya dia terasa je sampai tidak mengganggu kita dalam sembahyang, maka teruskan sembahyang. Itu sebenarnya gangguan syaitannya dia. Memang dia menyentuh, dia tekan kita punya perut dah, kan? Dia tekan dubur kita, dia tekan kubul kita. Supaya apa? Supaya hilang kita punya khusyuk dalam solat. Tu memang dia punya kerja tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dan kata setengah daripada ahli ilmu, tiada mengapa ia sembahyang padahal dengannya mahulah berak atau kencing selama tiada menjadi belisat atau gelisah akan dia oleh yang demikian daripada sembahyang. Jadi orang ahli ilmu kata tak jadi masalah kalau kita sembahyang dalam keadaan terasa nak buang air besar, air kecil, sampai tak mengganggu kita, maka teruskan sembahyang, tak jadi masalah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kata Imam Nawawi, dan makruh sembahyang serta berlawan dengan mahu buang air kecil, air besar, dan barang yang ada yang pada maknanya daripada barang yang menggelisahkan, membimbangkan hati ataupun menghilangkan sempurna khusyuk. Termasuklah apa? Orang tahan angin daripada buang angin, tahan sampai pucat muka menahan, tak? Lepas kalau dulu, tapi jangan lepas dengan solat dah. Dalam kawasan tu janganlah pergilah tempat lain, tak? Supaya apa? Hilang daripada gangguan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan bermula makruh ini di sisi jumhur ashab. Mana ashab apa? Ashabus Syafi'i, dan yang lain daripada mereka itu, apabila sembahyang ia seperti yang demikian, pahalanya padahalnya waktu ada lapang. Kalau waktunya panjang lagi, maka yang lebih baik kita selesaikan. Sebab di dalam sembahyang ini tuan-tuan, dia ada dua waktu namanya, yang kita perlu ingat. Ada disebutkan nama waktu muwassa', kan? Waktu muwassa' ni ialah waktu yang panjang. Kalau kita bertangguh pun, waktu tu ada lagi. Tu namanya waktu muwassa'. Ada namanya waktu mudayyak. Mudayyak ni ialah waktu sempit. Makna kalau dia tangguh, dia semayang memang tak lepas. Kan? Kemungkinan 1 rakaat dalam Zuhur, 3 rakaat dalam Asar. Itu nama waktu mudayyak. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya dia punya waktu yang lapang, ada sebabnya semayang ni jangan bertangguh. Asal tadi contohnya dah masuk waktu, dia tak semayang, ditangguhkan, dia ada waktu masak, dia meninggal pada waktu tu, maka semayang dah wajib, sebab waktu muwassa' dah ada. Dengan sebab itu hukumnya dia meninggalkan berdosa besar, dan dia kembali dalam keadaan berhutang kepada Allah. Dia bisa. Sebab apa? Sebab dia dah ada waktu muwassa' dah. Tiba-tiba dia tangguh. Sebab apa? Tengok cerita Hindustan, tak? Mati dia, maka hukum dia termasuk orang yang maknanya melewatkan solat, hukumnya berdosa besar, dan dia menanggung hutang di depan Allah. Ini bahaya, kan? Sama kaedahnya bagi orang perempuan yang dia menunggu datang haid, kan? Tak keluar lagi, dia tunggu supaya dia keluar, sedangkan nak masuk waktu, dia ada waktu muwassa'. Waktu muwassa' dia ada,
Tapi dia jadikan waktu muasa tu waktu mudayyak. Jadi waktu sempit kat dia. Kerana dia tunggu. Sepatutnya masuk je waktu, dia terus mendirikan solat. Kan? Jadi orang yang macam ni, ketika dah masuk waktu, dia menunggu tadi nak datang haid, tak datang juga, dan dekat-dekat ujung jadi waktu mudayyak, datang haid, maka semayang dia hukumnya, dia melewatkan semayang tu jadi qada dan hukumnya berdosa. Ni jaga-jaga tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni banyak kawan-kawan ibu, orang perempuan dia selalu gitu. Dia nak tunggu tu. Dah terasa belum lagi datang lagi, semayang wajib. Tak? Sebab tu kalau dia nak tunggu tu sampainya waktu dah jadi sempit, dah jadi sempit, dia tunggu. Contohnya Zuhur, Asar masuk pukul berapa? 4.38. Kemudian dia tunggu tu 4.38, tinggal baki 2-3 minit lagi. Jadi dia tak datang haid lagi. Jadi waktu tu dah jadi waktu mudayyak. Dia semayang tak lepas. Mana dia angkat satu takbir, masuk waktu asar, maka jadi qada semayang tu. Semayang jadi qada dan hukum dia berdosa. Ni bahaya je tuan-tuan. Sebab tu kita kena memahami dalam bab solat, dalam bab ibadat ni, waktu muasa, waktu mudayyak tu kena faham. Sebab tu kita dilarang daripada menangguh-nangguh solat, melainkan ada kerja yang tak boleh nak elak. Ada kerja yang tak boleh nak elak. Jadi tuan-tuan, contohnya orang yang bertugas di dalam bilik bedah, dia masuk waktu, dia nak menjalankan operation, makan masa 2-3 jam. Jadi waktu muasa dia jadi waktu mudayyak, masuk je waktu terus semayang. Jadi habis, contohnya dia habis pembedahan, ada waktu lagi, maka itu dah dikira dah. Jadi itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena faham betul masalah-masalah ni, supaya sebab tu dia kata apa? Dan bermula makruh di sisi jumhur ashab kita, dan lain daripada mereka itu, apabila sembahyang ia seperti yang demikian, padahal waktunya masih lapang. Kan, waktunya masih lapang. Dia semayang tu dalam tahan perut ni, sakit nak buang air besar, dia semayang, hukumnya makruh. Sedangkan dia ada waktu muasa. Kalau dia qada hajat, dia masih ada lagi waktu untuk semayang. Maka orang yang macam ni semayang macam ni, hukumnya makruh. Hukum dia semayang sah, tapi hukumnya makruh. Makruh ni nak dekat kepada haram tuan-tuan. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Dah gitu dia sebut ni. Adapun apabila sempit, ni waktu mudayyak, seperti jikalau kejamban ia nasaya keluar sembahyangnya daripada waktu, maka hendaklah sembahyang ia sebagaimana ada. Maknanya dia waktu tu dah mudayyak, dah sempit dah. Kalau dia tak sembahyang, dia pergi qada hajat dulu, dia habis waktu lah. Jenis pula dia duduk dalam tanda jenis lama pula, main game dalam tanda, apa tak ada tak. Jawabnya tak ada keluar, tak semayang dah. Maka orang macam ni semayanglah, usaha semayang dah, supaya jangan tertinggal solat, kerana memelihara atas kehormatan waktu dan tiada harus mentakhirkan dia. Jadi tuan-tuan, ni bicara yang bawah ni ialah bagaimana orang yang tahan daripada qada hajat ni, kalau waktu dia panjang, dia masuk tanda, ada berbaki, macam mana hukum dia. Dan kalau sekiranya dia tahan, kalau dia masuk tanda, masuk waktu habis, macam mana hukum dia.
nak kena sembahyang dulu ke nak masuk tanda dulu. Tu perjalanan dia punya bicara dia. Masalah menahan kencing berak dan lapar menghilangkan khusyuk di dalam sembahyang. Kata Ibnu Arabi, telah muafakat sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bahawasanya orang yang sembahyang itu sayugianya bahawa masuk ia ke dalam sembahyangnya dengan hadir hatinya dengan segala yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Orang yang sembahyang tak khusyuk ni, dia umpama memberikan hadiah, maknanya puteri seorang perempuan yang cacat. Nah, umpama perempuan tu cantik, beri hadiah dekat raja perempuan, tapi perempuan tu cacat, buta mata. Allah, raja tengok pun daripada semangat tak semangat kan, muka bukan main cun lagi. Orang sekarang katalah, pinjam perkataan orang moden nak, bukan main lawa. Tengok-tengok tangan senting sebelah. Allah, raja daripada semangat berkobok-kobok, hilang semangat terus. Tentu apa? Raja marah tak bagi hadiah macam tu? Marah dah. Engkau ni tak hormat aku. Umpamanya begitu orang yang mendirikan solat. Bila dia masuk solat tak khusyuk, umpama dia memberikan hadiah kepada rajanya dalam keadaan hadiah tu seorang perempuan yang cacat. Allah tak, jadi murka raja. Jadi umpamanya tak. Dan biarlah khusyuk yakni tetap anggota, jangan seperti orang yang gelisah dan tiada mendiam segala anggota, seperti mata menjeling ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Ialah kalau kita sembahyang tuan-tuan, perut sakit kan, berdiri pun tak selesa, dia ke kiri kanan. Kenapa? Menahan perut tu. Nah, Pak Imam pula turun rokok slow. Allah, minyak grease habis. Pak Imam grease habis. Slow. Makmum pula Allahu Akbar, terus jatuh. Makmum dia punya body Ferrari kan. Dia kata imam ni bila nak habis ni, dalam sembahyang tu celaka betul imam. Nah, sampai ke salam Pak Imam kena sumpah. Tak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan jadi masalah. Kan? Dan seperti tangan atau kaki atau bahu bergerak-gerak dan sebagainya. Itu jadi masalah. Baik kita sembahyang seorang diri, sembahyang berjamaah, maka ini kita kena jaga ni. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada sempurna bagi seseorang akan hadir hatinya, melainkan membuangkan segala maniknya. Maknanya apa yang menegah, membuangkan apa yang menegah daripada dia khusyuk. Tadi dia nak khusyuk tadi, apa yang menegah dia? Sebab teringatkan perut sakit. Kalau dia qada hajat, dia sembahyang dengan selesa, pergi qada hajat. Tapi tengok keadaan, waktunya muasa' atau mudayab. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan melemparkan segala yang bergantung fikiran dan ingatan ia seperti jikalau berasa hendak kejamban, maka kejambankan dahulu. Ini kata Imam Tirmizi kan, berpandu pada hadis. Terasa nak buang air, pergilah tanda dulu kan. Ataupun dikata atau berasa lapar, maka makanlah lebih dulu. Itu sebabnya tuan-tuan, satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, apabila makanan telah terhidang, bila dah masuk waktu makanan telah terhidang, maka makanlah kamu dahulu. Rasulullah suruh makan dulu tu. Tapi makan jangan sampai terlentang pula. Makan sampai terlentang dah tak boleh bangun dah.
Orang rumah kata, bang makan dulu bang, kan? Ni ayam pericik kampung ni. Tak apalah, abang pergi semayang dulu. Angkat takbir, habislah ayam pericik ni balik. Anak aku ni habis, tinggal pinggan ni, sampai ke sudah ayam pericik, rokok pericik, sujuk pericik. Baik kau makan dulu. Bak tu menghilangkan khusyuk. Bak tu makan dulu. Rasulullah makan tu kata makruh orang semayang macam ni. Hukumnya makruh. Ada mana terasa dia. Kerana berasa hendak kejamban dan berasa lapar itu, tiada mahu muafakat. Dia tak boleh muafakat dengan khusyuk. Lapar dengan khusyuk tak muafakat dia. Makna tak boleh sama, tak boleh jalan seiring. Terasa perut nak buang air dengan khusyuk tak boleh seiring, dia mesti lain-lain. Dia tak boleh sama. Jadi tuan-tuan, dan khuduk di dalam semayang. Nak rasa khusyuk, khuduk, rasa rendah diri, susah kita. Tak? Bahkan ialah yang menggelisahkan dan mengelirukan fikiran, melainkan kalau berasa sedikit-sedikit mahu kejamban atau lapar, maka tiada dah memudaratkan. Sebab tu bila terasa macam tu, yang Pak Imam duk lupa rakaat tu, dia nak semayang, dia nak ketandah, tahan dulu. Duk terasa semayang juga, kan? Dah semayang, ni rakaat berapa ni? Sudah. Sebab apa? Memikirkan perutnya tadi. Sampai lupa rakaat. Sebab tu selesaikan. Kan? Selesaikan. Maka berkata Ibnu Arabi, maka jika adalah seorang berasa mahu kejamban amat, maka semayang itu nasaya mengulang ia akan semayangnya. Kalau ada waktu muasak tadi, sebab semayang jadi tak khusyuk, pergi tandas, lepas tu ulang balik semayang. Adapun mazhab Syafi'i, dan katanya lagi telah bersalah-salahan ulama pada illat, maka setengah daripada ini mengatakan kerana kebimbangan membawa kepada kegelisahan hati dan menggugurkan khusyuk. Dia itu di antara tujuan mengapa Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, apabila terasa nak pergi ke tandas, pergi tandas, kan? Supaya apa? Bila kita ke tandas tadi, dah selesai qada hajat, menghampirkan kepada maknanya natijah khusyuk dalam solat. Kerana intipati bagi semayang itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah, berjayalah orang mukmin bila dia khusyuk dalam semayang. Kalau semayang tak khusyuk, tak berjaya, kan? Itu perintah dan ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi pada bab yang lain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.